Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kali ini kita akan bertemu lagi. Kita bertemu lagi, bukan akan bertemu Kita bertemu lagi dalam episod Science Tube with Mr. Afifi. Kita nak teroka sains bersama Mr. Afifi. Macam slogan dekat atas ni. Okey, baik. Jadi hari ini kita nak tengok topik sains tahun 2, iaitu berkenaan dengan apa? Nampak tak yang tertulis kat sebelah ni? Sini. Nampak tak? Iaitu sains tahun 2, iaitu campuran. Kali ni kita nak tengok tentang topik 8. Kita dah belajar topik 7 sebelum ni. Kamu boleh tengok link topik 7 dalam description ataupun nota kat bawah ni. Ada link untuk topik-topik yang sebelumnya. Okey. Baik, jadi minggu ni kita nak tengok tentang campuran. Okey, dalam topik ni kita akan belajar apa dia maksud campuran, kemudian bagaimana kita nak mengasingkan. Okey, kalau kamu dah bercampur ataupun kamu dah mencampurkan sesuatu bahan, bagaimana kita nak mengasingkan. Kita akan belajar beberapa cara. Okey, bagaimana hendak mengasingkan bahan. Okey, mengikut kesesuaian. Ada bahan besar, bahan kecil, bahan halus, bahan kasar. So, dia ada cara-cara dia. Macam mana? Kita tengok selepas ini. Okay? Baik, jadi kita tengok dalam buku teks kamu sekarang. Dia kata apa? Kita tengok dialog tu dulu. Boleh? Okay? Dia kata, wah, banyaknya. Dia kata, apa? Anak dia ataupun adik dia cakap dekat kakak dia kan. Kemudian dia kata, kalau diasingkan begini, barulah duit mudah untuk dikira. Nampak? Bila dia keluar duit tabung dia keluarkan tabung. Banyak duit, duit shilling, duit kertas, macam-macam. Lepas tu duit shilling pula ada berapa jenis? Ada duit yang 10 sen, ada duit 20 sen, ada duit 50 sen kan? Betul tak? Jadi macam mana? Kalau kamu terus lambakkan macam tu, senang tak kita nak kira? Susah. Jadi macam mana kita nak kira? Kita kena asingkan. Okey. Baik. Jadi macam mana nak asingkan? Kalau duit, nampak diasingkan ikut jenis duit. Duit RM1 satu bahagian, duit RM10 satu bahagian, duit RM50, lepas tu duit shilling 10 sen, 20 sen, 30 sen, 50 sen, semua ikut dia punya kategori, baru kita senang nak kira. Okey, kemudian kita tengok air teh. Sebab apa dia tapis air teh? Okey, sekarang ni mungkin kamu tak nampak kot orang buat macam ni. Kecuali kalau kat kedai mamak. Kedai mamak kamu nampak kan, bila dia nak buat teh, dia masukkan teh dalam satu penapis, dia tapis, lepas tu baru dia masukkan dalam cawan. Tapi zaman sekarang ni orang banyak pakai uncang teh. Jadi bila pakai uncang teh, mak kamu takkan tapis dah teh tu. Sebab buang je uncang teh tu, dah boleh minum air teh. Tetapi orang zaman dulu, zaman mak kamu dulu, nak buat teh dia pakai serbuk. Dia masukkan dalam, nampak ni, dalam ni dia masukkan serbuk teh tu. Kemudian bila nak minum, baru dia tapis. Sebab kalau dia tak tapis, apa akan jadi? Serbuk tu akan masuk dalam air. Bila kita minum, kita pun minum sekali dengan serbuk. Best tak? Mesti tak best. Jadi, kita akan menapis dulu serbuk. Okay, bila kamu dah tapis, baru nampak dia kata tiada hampas teh. Jadi, hampas teh tu teh yang dah digunakan tu dia panggil hampas teh. Okay. Dan yang ketiga, dia kata dia nak buat kek. Yang ni mungkin kamu pernah tolong mak kamu. Dia kata tepung perlu diayak dahulu, hasilnya tepung yang halus dapat diasingkan. Kita nak buat kek ni, kita nak pakai tepung yang halus. Kita tak nak tepung yang kasar. Jadi macam mana kita nak asingkan? Dia buat macam ni dulu. Mungkin kamu pernah buat, mungkin mak kamu pernah buat. Okay? Jadi mengapakah bahan-bahan dalam campuran di atas diasingkan? Sebab apa? Sebab kita nak menggunakan ataupun kita nakkan macam teh, kita nak minum air teh tanpa serbuk ataupun hampas. Macam kek kita nak buat gunakan tepung yang halus. Okey, jadi itu sebab dia. Jadi bagaimana kita nak mengasingkan bahan-bahan ini? Ada beberapa cara. Okey, jadi kita akan tengok cara itu satu per satu. Okey, baik. Ini adalah kaedah yang pertama. Bagaimana kita nak asingkan campuran? Siapa biasa makan maruku? Pernah makan tak? Biasanya dekat, kalau kamu pergi dekat kedai-kedai runcit ataupun kedai-kedai kampung ataupun kamu beli dekat
kedai-kedai makanan lah, biasanya ada jual maruku yang dalam paket tu kan. Biasanya maruku ni dicampur macam atas ni, dicampur maruku, kemudian ada kacang hijau, kadang-kadang setengah tu ada pakai kacang tanah pun ada. Okey. Nah, tapi masalah dia, kamu selalu tak suka makan kacang hijau, betul? Kamu suka makan maruku. Sampai kan kamu terpaksa asingkan. Jadi macam mana, nampak? Saya suka maruku tapi saya tak suka makan kacang. Saya pula suka kacang. Jadi macam mana dia nak buat? Bagaimanakah Kugen dan Kanang hendak mengasingkan campuran kacang dan maruku? Okey. Dia mengasingkan bahan-bahan dalam campuran dengan kaedah yang berbeza. Maksudnya, dia nak asingkan. Kanang dia nak makan kacang saja, Kugen dia nak makan maruku saja. Bagaimana? Mereka menggunakan cara menyisih. Okey, yang ni kamu kena ingat. Cara yang pertama adalah menyisih. Ini kita panggil cara menyisih. Iaitu, dia buat 3 bekas. Satu yang asal, macam ni kan. Yang satu ni yang asal. Lepas tu, kemudian dia keluarkan satu maruku, satu kacang hijau. Satu maruku, satu kacang hijau. Jadi, tapi penatlah sikit kan. Tapi ini adalah nama dia apa? Prosesnya apa dia? Menyisih. Jadi, barulah dia... Kugen boleh makan maruku saja, Kanang boleh makan kacang sahaja. Jadi, mengapakah campuran ini sesuai diasingkan dengan cara menyisih? Sebab apa digunakan cara menyisih, tak guna cara lain? Sebab campuran ini adalah besar, kamu boleh pegang. Kalau kamu nak menyisih garam dengan gula, agak-agak boleh tak? Memang mustahil. Sebab kamu nak pegang garam, mesti kamu terpegang gula, tak boleh. Tapi yang ini boleh sebab kamu boleh pegang maruku dan boleh pegang kacang. Okey, baik. Tahukah cara kamu untuk mengasingkan campuran yang lain? Ya, kita ada lagi beberapa cara untuk mengasingkan campuran. Kita tengok situasi satu sekarang ni, dekat belakang ni. Okey. Mak nak buat apa ni? Mak nak buat kek. Nampak ni bahan-bahan nak buat kek. Kamu mesti biasa tolong mak kamu kan? Okey. Tiba-tiba dia baru nak buat kek, adik dia mencampurkan kismis. Dalam tepung tu tiba-tiba dia masukkan kismis. Dah bercampur dah tepung dengan kismis. Padahal kismis ni dia bukan nak masuk sekarang. Kismis ni nak pakai sekejap lagi. Jadi, bagaimanakah Kugen nak mengasingkan campuran kismis dan tepung ini? Senang sahaja. Dia menggunakan pengayak. Menggunakan teknik mengayak. Maksudnya dia masukkan dalam bekas ni. Tepung yang halus tu akan jatuh ke bawah dan kemudian kismis yang besar tu akan tertinggal di atas. Barulah dia akan jadi macam ni. Tepung dan juga kismis. Boleh tak kita guna cara menyisih tadi? Macam maruku dengan kacang. Boleh tak? Siapa kata boleh? Tak boleh. Sebab kalau menyisih bahan yang besar dengan bahan yang besar. Tapi kalau macam ini tepung adalah bahan yang sangat kecil. Jadi, kita tak boleh gunakan menyisih. Kita kena guna mengayak. Yang ni. Cara dia adalah mengayak. Okey. Kerana mengayak boleh mengasingkan bahan bersaiz halus daripada bahan bersaiz besar. Ini mengayak. Okey. Ini cara yang kedua. Yang pertama jadi menyisih. Yang kedua adalah mengayak. Okey. Kemudian yang ketiga. Kenapa kotak klip kertas abang ada di sini? Dia tengah main ni. Dia tengah main seronok. Wah, seronok lah main ada pasir macam ni kan. Macam kamu berada dekat pantai pula kan. So, klip kertas abang sudah bercampur dalam pasir. Abang dia datang-datang tengok-tengok. Rupanya klip kertas dia dah bercampur. Adik dia buat. Nak marah tak? Walaupun dia marah, tapi boleh tak marah adik-adik? Janganlah marah kan. Okey, jadi macam mana abang dia nak selesaikan masalah ni? Okey, kena ingat. Klip kertas dia buat daripada apa? Daripada besi. Jadi kita nak mengasingkan, boleh tak kita ayak? Nak mengayak pasir. Boleh tak? Tak boleh sebab pasir ni dia walaupun dia halus tapi dia lebih kasar daripada tepung. Jadi susah kita nak pakai pengayak. Jadi bagaimana dia nak buat? Sebabkan klip kertas tu besi. Jadi kita pernah belajar dalam topik tahun 1 dulu, masa kamu tahun 1, kita dah belajar tentang magnet. Jadi macam mana kita nak asingkan, kita nak dapatkan klip kertas saja, kita gunakan magnet. Begini. Maksudnya dia ambil magnet, dia dekatkan dengan klip kertas dan kemudian secara tak langsung semua klip kertas tu akan melekat pada
magnet dan dapat tak dia asingkan magnet dengan klip kertas dengan pasir? Dapat. Jadi itu cara yang ketiga, iaitu menggunakan magnet. Jadi kita ada yang pertama tadi menyisih, yang kedua mengayak, dan yang ketiga adalah menggunakan magnet. Okey. Jadi baik, yang seterusnya, okey, situasi 3, cara yang keempat. Dia nak siapa ni? Kugen kot. Kugen dia nak bela ikan emas. Dia pergi kat kedai, dia beli ikan emas. Dia nak bela ikan emas, tapi dia tak ada akuarium. Yang ada adalah akuarium lama dia. Tapi akuarium lama dia tengok ni, kotornya. Ada bunga, ada hiasan, tapi ada serpihan kayu, dia kata nampak. Banyak serpihan pasir dan serpihan kayu reput. Pasir tak apalah, memang dia nak guna. Tapi kayu reput dia nak guna tak? Tak nak. Okey, dia tak nak gunakan kayu reput. Pasir memang untuk ikan, tapi kayu reput nanti ikan langgar-langgar, habis ikan cedera. Jadi bagaimana dia nak buat? Dia menggunakan teknik mengapung. Sebab apa mengapung? Sebab serpihan kayu reput boleh terapung di atas air. Maksudnya bila dia masukkan air dalam akuarium lama tu, secara automatik serpihan kayu yang reput yang dia tak nak tu, yang dia nak buang tu, terapung, dia boleh kutip terus dan dia buang. Dan tinggallah bahan yang ada sahaja yang dia perlukan. Macam ni. Nampak, dia masukkan air, dia kacau, lepas tu yang mana yang berat akan turun ke bawah. Serpihan kayu dia ringan, dia akan naik ke atas. Jadi barulah dia ambil pakai sudu ataupun pakai tangan ke ataupun pakai penapis, dan kemudian dia boleh buang sahaja. Okey, ini adalah teknik yang keempat. Dan seterusnya, yang terakhir kita akan belajar ini adalah bagaimana kita nak mengasingkan cecair daripada larutan. Okey. Contoh bukan cecair larutan, cecair daripada benda dengan benda. Okey. Dia buat satu eksperimen, dia memerlukan cecair berwarna merah daripada kelopak bunga raya. Dia nak buat air warna merah. Macam mana dia nak dapat air warna merah? Dia gunakan bunga raya. Dia petik bunga raya, dia masukkan dalam air, dia tumbuk. Kemudian hancur, kemudian dia nakkan air sahaja warna merah. Tapi dia tak nak yang bunga raya tu. Bagaimana? Dia menggunakan turas. Apa dia? Ni, turas. Iaitu teknik menuras. Nampak? Teknik luras ni senang je. Dia ambil kertas turas, dia gulungkan, dia buat macam corong yang kamu tengok ni, corong macam corong minyak yang biasa orang guna tu. Kemudian dia letakkan dalam kelalang kon, kemudian dituangkan sahaja. Jadi yang mana kelopak bunga yang besar-besar tu akan tersangkut dekat muncung yang kecil ni. Jadi dapatlah air berwarna merah sahaja. Jadi yang kelopak bunga raya tu akan tersangkut dekat situ. Jadi boleh asing tak? Boleh. Okey. Jadi mengapakah dia kata secara menuras? Kerana bahan pepejal boleh diasingkan daripada bahan cecair. Maksudnya cebisan kelopak bunga raya itu besar, dia berbentuk pepejal, dia boleh diasingkan dengan cara menuras. So dia dapat air sahaja. Okey. Jadi kita dah belajar berapa cara? Kita dah belajar 5 cara. Yang pertama adalah menyisih, okey, kemudian mengayak, kemudian menggunakan magnet, mengapung dan juga menuras. Okey, baik. Jadi ini adalah 5 cara bagaimana kita hendak mengasingkan bahan. Okey, boleh faham tak boleh faham? Bagus. Kalau tak boleh faham, kamu ulang balik video ni, kamu tengok balik, kamu kena ingat 5 perkara ini dan kamu kena tahu bagaimana dan bila kita nak gunakan. Okey? Baik. Jadi macam biasa, sebelum kita habis, cikgu akan bagi kamu satu soalan berkenaan dengan topik kali ini, okey, episod ni. Untuk yang topik seterusnya, bahan larut dan tak larut, kita akan tengok video yang seterusnya. Okey. Jadi soalan untuk minggu ini, cuba bagi cikgu, okey, satu contoh lain, ya, bukan yang sama macam atas ni. Satu contoh lain cara mengasingkan bahan menggunakan teknik mengapung. Okey, mengapung. Tadi dia buat serbuk kayu kan.
Jadi cikgu nak kamu cari satu lagi bahan ataupun aktiviti yang boleh dibuat menggunakan teknik mengapung. Bagaimana kita nak mengasingkan bahan, apakah bahan tersebut yang boleh digunakan dengan teknik mengapung. Boleh? Baik, kamu jawabkan dalam ruangan komen dekat bawah. Kalau ada rezeki kamu, boleh dapat hadiah daripada cikgu. Okey, jadi cukup setakat ini. Jangan lupa subscribe channel cikgu, channel Afifi Arif di YouTube, dan juga kamu like dan follow page Facebook cikgu di Facebook, iaitu Science Tube Mr. Afifi, untuk mendapatkan lebih banyak info tentang sains. Okey, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.